La taj'al ya bunayya. Jangan gopoh wahai anakku. Gopoh kenapa? Kerana kata dia, keutamaan adalah keselamatan. Seperti yang kita tahu, lebih mudah memusnahkan daripada membangun. Membina, mengambil masa yang panjang, pengorbanan, keringat dan air mata. Nusuli apa yang disebut oleh Saudara Saifuddin, umpamanya, dalam pengalaman Sayyidina Ali bin Abi Talib. Berikutnya, kerana era awal Islam itu juga berlaku pergolakan. Dan setiap kali ada pergolakan, ada ketegangan yang kemudian menjurus kepada kekacauan. Sebab itu bila Sayyidina Umar Abdul Aziz yang disebut Khalifah Thani menjadi khalifah, anaknya, seorang anak muda, menegur ayahnya. Kerana ayahnya terkenal sebagai seorang yang zuhud, yang committed untuk melaksanakan Islam. Sebab itu bila Sayyidina Umar Abdul Aziz yang disebut Khalifah Thani menjadi khalifah, anaknya, seorang anak muda, menegur ayahnya. Kerana ayahnya terkenal sebagai seorang yang zuhud, yang committed untuk melaksanakan Islam. Saya nak tanya, mengapa ayah tidak melaksanakan hukum dengan tegas? Jawabnya Sayyidina Ali, anaknya Abdul Malik. Ditanya ayahnya, mengapa tidak? Jawab anak ayahnya itu sangat penting dan relevan untuk konteks kita. La taj'al ya bunayya. Jangan gopoh wahai anakku. Gopoh kenapa? Kerana kata dia, keutamaan adalah keselamatan. Tanggungjawab khalifah itu adalah menjamin keamanan dan keselamatan at all cost. Maka penangguhan pelaksanaan hukum pun itu dalam konteks itu diizinkan. Kerana kalau secara gopoh dilaksanakan hal yang belum boleh diterima oleh rakyat, maka belum jamin keamanan. Ya, keamanan itu dalam segi urutan keutamaan fiqh aulawiyat, itu dalam urutan keutamaan masih keamanan dan keselamatan. Jadi yang saudara bincang hari ini termasuk plan dan apa yang saudara lakukan dalam kerjaya saudara, masih ingat, itu prasyarat bagi negara ini aman, berjaya, dan untuk kita melakar dasar-dasar ampuh untuk mengangkat martabat, harakat dan darjat umat dan negara. Sebab itu, walaupun kita dalam perbincangan sibuk mengurus hal-hal yang lain, tetapi setiap kali bicara soal pertahanan negara oleh Menteri Pertahanan atau keselamatan dalam negeri oleh Menteri Dalam Negeri, memang jemaah menteri memberikan fokus tertentu. Soal undangan berulang kali yang saya tidak sedia hadir itu kerana saya beri keyakinan dan kepercayaan penuh pada Menteri Dalam Negeri. Baik. Apa dikekangannya? Dan saya nak lontarkan ini, kerana ini jadi masalah. Semalam saya dengan temu bual dalam sidang TV media Mahdi Hassan. Sekitar sejam dialog. Sebentar tadi dengan Richard Quest, CNN. Dan dalam perbincangan, kadang-kadang pertelagahan, itu soal hak asasi, soal perundangan, soal tindakan-tindakan keras, soal keselamatan, soal pendakwaan, itu semua dibangkitkan. Kerana dengan kematangan negara, diharapkan supaya pemeliharaan hak asasi itu menjadi juga fokus. Dan tindakan-tindakan yang tegas itu dianggap pelanggaran, termasuk undang-undang yang agak keras.
Dan saya juga mewakili pandangan bahawa pelaksanaan undang-undang yang keras dan tegas itu sementara perlu harus dijalankan secara sangat berhemah dan berhati-hati, kerana yang tidak boleh kita tolak ansur ialah manakala berlakunya keterlanjuran atau ketidakadilan, ya, yang mengenakan hukuman ke atas yang tidak bersalah. Itu prinsipnya kita jelas. Tapi saya malah selepas temu buah tadi pun dibincang hal ini, saya beritahu ada masalah-masalah yang tidak boleh kita remehkan. Di antaranya ialah soal yang disebut soal terorisme. Dan di Malaysia ini lebih rumit selain daripada soal keganasan oleh yang disebut pelampau agama, ada soal pelampau kaum, ada soal pelampau wilayah. Ya. Dan kalau kita izinkan masalah ini berkembang dan tidak dihindari, ya, permasalahan akan lebih rumit. Jadi walaupun kita masih tegas dalam pertahankan negara ini, mematangkan demokrasi dan menghormati kebebasan, ada peraturan dan syarat dan undang-undang yang harus dilaksanakan dengan tegas supaya seluruh kejayaan itu tidak dimusnahkan. Seperti yang kita tahu, lebih mudah memusnahkan daripada membangun. Membina mengambil masa yang panjang, pengorbanan, keringat dan air mata bapa-bapa, ibu-ibu kita terdahulu, puluhan tahun supaya diperkukuh perpaduan rakyat. Tapi meruntuhkan itu hanya dengan sedikit sebanyak lontaran fitnah ataupun berita-berita palsu, apatah lagi dengan kecanggihan dalam media sosial sekarang. Jadi tentu kita harus keadaan berwaspada. Saya tidak apologetik. Saya tidak minta maaf kepada mereka, mengatakan bahawa sementara saya pertahankan hak dan kebebasan, saya tidak akan tolak ansur sama sekali terhadap elemen yang dianggap perusak, pelampau, yang memusnahkan. Dan saya, seperti mana telah saya tegaskan dalam keputusan Jamaah Menteri, akan mendukung dan mempertahankan dengan tegas, dengan sesungguhnya penguatkuasaan dalam negeri, tentunya PDRM dan agensi-agensi penguatkuasaan lain, supaya menjaga dan mengawal. Kerana yang paling utama di negara kita ini ialah keamanan dan keselamatan, dan bukan imej Perdana Menteri di luar negara.